Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang serba indah ini kita dapat bersama-sama dalam satu program Karnival Pusat Islam di Polimas. Kita dapat bersama-sama dengan Ustaz Wadi Anwar yang sudi datang ke Polimas untuk berceramah kepada kita. InsyaAllah beliau akan mengupaskan tajuk Semusim di Barzah. Kita boleh ambil input-input yang dikongsikan oleh Ustaz supaya kita dapat tahu apa yang kita akan tempuhi ke akhirat nanti, insya-Allah. Dan tanpa membuang masa, saya serahkan majlis kepada Ustaz. Falyatafaddal ma'jura. Saya bersama saya. Nak cakap guna yang mana? Ya. Nak guna yang ni ke yang ni? Ni tak apa. Cuba saya pegang apa ni. Cuba yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Masih pada pengurusi majlis, adik-adik pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mula-mula sekali alam ruh. Kemudian yang kedua, saya sebab tajuk ni 3 jam, saya nak ringkas jadi sejam. Sebab kalau saya ceramah lebih, saya sakit kepala. Dulu bocok belah sini pecah, ayam otak keluar ke hidung. Jadi pergerakan aktiviti otak saya terhad, saya tak boleh lama-lama. Semua manusia pernah duduk di alam ruh. Semua ruh. Start daripada ruh Nabi Adam sampai ruh yang paling last sekali umat Nabi Muhammad pernah berhimpun macam ni. Ruh saja. Kemudian baru Allah pilih masa untuk ruh itu masuk dalam rahim, dilahirkan. Kita Allah pilih untuk hidup 2018. Di alam ruh sana masih berbaki ruh-ruh yang sudah Allah cipta. Faham kan? Habis alam ruh. Kemudian kita pindah ke alam rahim. Selepas alam rahim, nombor 3 kita mai ke alam dunia. Ni, dunia ni. Habis alam dunia, kita akan pi ke satu alam, iaitulah nama dia alam barzakh keempat. Alam barzakh ni dah ada orang. Kita hak duduk dalam masjid ataupun pusat Islam malam ni, ada beberapa orang daripada kalangan yang hadir malam ni, tahun ni dia akan pi alam barzakh. Tahun ni. Ni hak ramai ni, bukan hidup semua sampai umur 60. Yang ramai malam ni bukan semua akan hidup sampai umur 60. Di kalangan kita ada beberapa orang 2018 adalah tahun terakhir untuk dia melihat matahari di atas muka bumi Allah ini. Dan sekarang dia sedang mendengar ceramah tentang bakal perjalanan yang akan dia tempuh ke alam barzakh. Maka dengar elok-elok supaya dia tidak terlalu terkejut dengan benda-benda baharu yang akan dia saksikan. Yang keempat, barzakh. Dah ada orang pi. Atuk kita dah pi, Tok Wan kita sudah pergi. Kalau esok kita mati, maka esoklah kita akan melihat alam barzakh.
Yang kelima, iaitulah alam yang terakhir. Dia bukan barzakh tetapi namanya akhirat. Barzakh bukan akhirat, tetapi dia adalah alam yang keempat. Faham kan? Ruh, rahim, dunia, alam barzakh, kemudian alam yang terakhir, penentuan untuk menjadi warga negara syurga buat selama-lamanya, ataupun penentuan untuk menjadi buat selama-lamanya warga negara neraka, wal'iyadzubillah. Satu, semua akan mati. Kullu nafsin, subhanallah, semua boleh sambung. Cuba tengok kawan-kawan kamu boleh sambung. Ada orang dia tak boleh sambung. Bila Ustaz baca kullu nafsin, dia tak tahu apa ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang ada nyawa akan rasa sakit mati. Setiap yang ada nyawa akan merasakan kematian. Ada 5 makhluk yang ada nyawa. 1 orang, 2 binatang, 3 jin, 4 syaitan, 5 malaikat. Kelima-lima bangsa ini Allah cipta, Allah buh ruh dalam badan mereka. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan merasakan mati, termasuk keseluruhan para malaikat. Kita selalu dengar malaikat Jibril, kita selalu dengar malaikat maut, kita selalu dengar malaikat Mikail, kita selalu dengar malaikat Israfil dan yang lain-lain lagi. Semua malaikat ni akan merasakan bagaimanakah sakitnya mati, termasuk malaikat yang diciptakan untuk meranggut keseluruhan yang bernyawa di atas muka bumi Allah satu ketika nanti. Lepas kiamat, semua malaikat mati. Selepas kiamat, termasuk Jibril alaihissalam. Allah panggil malaikat maut, wahai malaikat maut, adakah kesemuanya telah mati? Malaikat maut kata, ya wahai Tuhan, kesemuanya telah aku cabut nyawa mereka. Faman baqiya ya malakal maut, siapakah yang berbaki wahai malaikat maut? Malaikat maut kata, baqiyal ladzi antal hayyul ladzi la ghairuk. Wahai Allah, berbakilah aku dan berbakilah kamu, Tuhan yang maha hidup lagi Tuhan yang maha berkuasa. Maka berkata Allah kepada malaikat maut, mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malaikat maut. Maka ketika itu malaikat maut merasakan sakitnya kematian. Waktu tu alam ini kembali kepada keadaan seperti mana dahulunya Allah mencipta sebelum menciptakan alam ini. Tak ada orang, tak ada makhluk yang hidup. Waktu tu Allah tanya kepada semua orang, kepada semua makhluk yang telah pun mati, yang tidak mendengar pun. Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan milik siapa? Kata Allah. Lalu tiada siapa yang menjawab. Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahhar, hari ini kerajaan dan kekuasaan milik Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar Allah yang Maha Berkuasa. Tak ada presiden hidup, tidak ada perdana menteri yang hidup, tidak ada sultan yang hidup, tidak ada raja yang hidup, tidak ada manusia yang paling kaya yang hidup. Hanya Allah Al-Hayyul Qayyum yang Maha hidup dan Maha berdiri di atas kakinya sendiri. Satu, semua mati. Yang kedua, mati itu sakit. Yang kedua, mati itu sakit. Kalau jadi orang baik tak sakit kok Ustaz. Baik terang mana pun, mati itu menyakitkan. Termasuk manusia yang paling baik di dalam alam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi, kita tak boleh sebut dah siapa yang paling baik lepas Nabi, tak ada. Cerita Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin di Madinah Al-Mukarramah. Kalau siapa yang pernah pergi umrah, dalam maqam hari ini, di situlah Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir di atas ribaan isterinya
Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar. Beberapa jam sebelum Nabi wafat, Nabi pitam. Kemudian Nabi jaga. Nabi buka mata dia, Nabi tengok. Nabi cuba untuk duduk, tetapi Nabi terus jatuh kembali. Lalu ahli keluarga Nabi menyapukan ke muka Nabi air untuk memberikan kesegaran kepada Nabi. Nabi pun buka mata dia, setelah disapukan air ke seluruh badan, Nabi cuba bangun, kemudian Nabi jatuh kembali. Kemudian disapukan lagi air untuk menyegarkan tubuh badan Nabi. Nabi pun buka matanya. Lalu Nabi berkata, ala inna dil mauti la sakarat, bahwasanya ketahuilah sesungguhnya bagi kematian itu kesakitan. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung kesakitan ketika Nabi sakaratul maut. Manusia paling baik dalam alam sakit untuk mati. Kita berapa kali ni seperti mana nak tarik kulit daripada tubuh ni, tarik keluar satu. Ada yang kata seperti 70 kali, ada yang kata seperti 1000 kali ditarik. Sebab tu orang bila mati, dia pergi ke alam barzakh, dia rehat, dia duduk. Ulama' kata tinggalkan dia, ulama' di barzakh, manusia lah, tinggalkan dia. Yastarihu min ana'id dunya, dia sedang berehat daripada kesakitan mati. Sakit. Kalau Rasulullah sakit, kita berapa puluh kali lebih sakit. Kata para ulama, ya, ijma' ke semua ulama, Rasulullah menanggung kesakitan sakaratul maut. Dan kata para ulama, sakit Rasulullah itu sebagai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran untuk menjulang Rasulullah ke tempat yang paling tinggi yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana Nabi dan Rasul. Bukankah ulama ajak kita setiap ujian yang Allah bagi, kesakitan yang Allah bagi, bala yang Allah bagi, kesempitan yang Allah bagi, kesemuanya untuk mengangkat darjat seorang mukmin? Ya. Begitulah Rasulullah, kemuncak kepada ujian Rasulullah selama berpuluh-puluh tahun. Ketika Nabi nazar sakaratul maut, Nabi merasakan sakit mati. Kata ulama, sebab Allah nak angkat Rasulullah, julang Rasulullah ke suatu tempat yang paling tinggi, sehingga ke malam ini tidak ada yang dapat menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, mati itu sakit. 3, tak ada siapa tahu bila dia akan mati. Tiada siapa yang tahu bila dia akan mati. Siapa pun tak tahu. Mustahil akan mengetahui bila dia mati. Hampa tengok orang mati, orang yang mati, tengok keliling kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran kita, orang kampung kita yang meninggal, semua tak tahu bilakah dia akan meninggal, kerana kematian itu adalah rahsia. Termasuk para nabi dan rasul tak tahu. Nabi Idris alaihissalam, orang hebat. Nabi Idris ni dia buat ibadah sehari, satu bumi tak boleh lawan dia punya ibadah tu. Pahala ibadah tu kalau timbang zaman tu, satu bumi tak boleh lawan. Nabi Idris alaihissalam, dia kawan rapat dengan seorang malaikat. Ni cerita betul. Dia kawan rapat dengan seorang malaikat. Nama saya tak tahu, hadis tak sebut, Rasulullah tak sebut. Ni cerita Nabi yang sebut. Satu hari malaikat ni mai kat dia. Kemudian malaikat ni tanya, wahai Idris, apa yang kamu teringin? Malaikat ni tanya kepada kawan dia. Jawab Nabi Idris alaihissalam, wahai malaikat, aku teringin naik ke langit. Lalu malaikat yang kawan baik kepada Nabi Idris ini, hadis ni ada sanad cerita ni, dia pun bawa Idris alaihissalam, dia pun bawa Nabi Idris naik atas belakang dia, naik sampai ke langit. Para pelajar sekalian, langit satu, tebal dia 500 tahun perjalanan, tebal dia.
Bumi ni kalau kapal terbang boleh dia pusing, ambil masa berapa minggu saja boleh pusing satu diameter ni. Satu diameter bulatan kan. Bumi. Langit 500 ton perjalanan. Malaikat ni bawa Nabi Idris naik selesai langit satu. Daripada langit satu nak pi ke langit dua, 500 ton perjalanan. Jauh dia. Malaikat ni dia laju. Maka dia terbang sampai ke langit kedua. Nak habis langit kedua 500 tahun perjalanan. Sampailah Nabi Adam, Nabi Yahya, kemudian Nabi Yusuf, sampai langit yang keempat. Sampailah ke langit yang keempat, kemudian minta izin kepada malaikat yang jaga pintu langit tu masuk. Dalam perjalanan sedang merentas, Idris alaihissalam duk merentas, malaikat bawa dia. Punya hebat, malaikat bawa ronda. Bukan Y15. Ni malaikat. Ni atas ni, duk naik. Dalam perjalanan merentas, berselisih dengan seorang malaikat yang tubuhnya sangatlah besar, yang wajahnya dikenali oleh seluruh malaikat. Nama malaikat tu ialah Malakul Maut. Selisih bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wahai fulan, malaikat fulan. Malaikat maut panggil kawan dia ni, malaikat fulan, anak buah lah. Sebab malaikat ada 4 ketua. Jibril, Israfil, Mikail, Israel. 4 ini yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jal. 4. Ingat. Bila dia jumpa anak buah dia tanya nak ke mana? Anak buah dia pun jawab nak bawa Idris alaihissalam. Sebab dia nak ronda untuk melihat langit. Tu apa soal jawab? Okey, baik. Nak bawa meronda ke langit, jawab malaikat yang kawan kepada Idris alaihissalam. Lalu berkata Malakul Maut, betapa ajaibnya urusan Allah. Baru tadi aku mendapat arahan Allah untuk mencabut nyawa seorang kekasihnya yang bernama Idris alaihissalam di langit yang keempat. Ketika aku mendapat arahan itu, aku berfikir, sehinggalah sekarang, bagaimana untuk mencabut nyawa seorang manusia tetapi di langit yang keempat. Rupa-rupanya Allah bawa Idris alaihissalam naik ke langit yang keempat. Waktu tu malaikat maut pun cabut nyawa Idris alaihissalam. Sampai malam ni Nabi Idris ada di langit yang keempat. Nak ambil nyawa malaikat maut ataupun Israel. Di mana, bila dan di mana roh saya berakhir, roh kamu berakhir, hanyalah Allah dan malaikat maut saja yang mengetahui. Tak ada siapa tahu di mana dia nak mati. Sebab tu banyak yang Allah tunjuk, kamu tengok ke kanan, tengok ke kiri, tengok dalam berita, tengok dalam surat khabar, tengok dalam internet, banyak roh dan nyawa yang Allah ambil secara mengejut. Mautul faja'ah. Tak ada siapa tahu bila dia nak mati. Tiada siapa tahu di mana dia akan mati, sekaya apapun orang itu. Kaya macam mana pun. Allah ambil nyawa pelakon Yus Jambu. Dia sendiri ada berpuluh-puluh lagi tayangan, syuting, nak buat persembahan, dan dia tak tahu dia nak mati, tiba-tiba mati. Allah ambil nyawa arwah Ustaz Asri Rabbani. Berpuluh-puluh persembahan dia ada lagi, dan dia tak tahu bila dia mati, di mana dia mati. Dia telah pun mati. Allah ambil nyawa berapa tahun yang lalu seorang menteri naik helikopter, meletup helikopter, mati dia dan seluruh yang ada dalam helikopter tersebut. Tan Sri Jamaluddin Jarjis. Ni saya buat contoh. 2-3 tahun yang lepas Allah ambil nyawa satu orang manusia, digelar di Malaysia Iron Lady, pemegang syarikat security tu, yang duk angkut duit bank daripada sini ke sini. Hangpa tahu tak van hak tulis security force tu, van hak tulis security force tu, kalau dia lalu tu dalam tu ada 3-4 juta, bukan 300 ringgit. Siap esok lepas tahan van tu.
Iron Lady ni makcik pula dah datuk ni, perempuan. Syarikat tu milik dia. Pekerja dia bukan 13 orang. Tu kerja di kantin Polimas. 13 orang. Pekerja dia 6,000 orang. 6,000 orang pekerja dia. Berapa dia bayar sebulan? Berapa puluh juta dia bayar sebulan. Punya kaya. Mati dia. Meninggal dia. Baru umur berapa puluhan. Kerana kematian itu Allah Ta'ala rahsiakan. Tiada siapa tahu bila dia nak mati. Tiada siapa tahu di mana dia akan mati. Sekaya apapun dia, semasyhur manapun dia, dan setinggi apapun jawatan yang dia pegang, maka kena ready. Sebab tu tadi di awal tadi saya sebut ni, dalam masjid kita ni berapa ribu orang duk ada ni, 1,000 orang duk ada. Semua akan melihat cahaya matahari 2019? Tidak. Ada beberapa orang yang sekarang dia sedang mendengar, dan dia malaikat maut sedang mengira saki-baki ajalnya. Dia dengar ni, dia dengar. Hampa tengok ni 2019, hampa tengok 2019. Hampa tengok Januari 2019, berapa orang yang ada dalam ni akan dijemput oleh Allah Azza wa Jal, dan dia sekarang dia sedang mendengar perjalanan ke barzakh. Buat persiapan. Buat persiapan. Insya-Allah kalau saya sebut, insya-Allah jadi. Kau nak suruh tunjuk? Tak payah. Tak payah. Tapi ingat elok duduk di mana, ingat elok. Yang siapa disandang di tiang, kalau hak lena lagi kemungkinan tinggi, hak lena. Senang. Nanti kalau lepas beritahu ustaz, bulan 11 kata meninggal seorang. Dia kata hak mana ni? Saya ingat tak ada belah kanan tu baju merah. Contohlah. Saya tak melawak. Sekian, terima kasih nah. Saya tak melawak. Tetapi ada yang sedang meniti hari-hari terakhir 2018. Buat persiapan. Allah beri masa kepada kamu 2 bulan. Allah beri masa kepada kamu 4 bulan setengah. Buat persiapan. Nak bertemu dengan Allah cara baik. Malam ni kita nak cerita ringkas. Dia nak ke mana? Bila malaikat maut cabut nyawa dia tu, dia nak pergi ke mana? Ke mana dia akan pergi? Tak ada siapa tahu bila dia nak mati, tak ada siapa tahu di mana dia nak mati. Bulan 1 hari tu saya aksiden yang sangat teruk. Kereta kami total loss. Kami balik daripada Riau, Indonesia bersama dengan 3 orang lagi penumpang yang lain. Saya, arwah Ustaz Murtada, Ustaz Hambali, dan ayah arwah Ustaz Murtada, Pak Cik Yusof. Kira-kira pukul 7 malam di atas Lebuh Raya Utara Selatan. Perjalanan nak ke Sungai Tani. Sejam lagi je nak sampai. Di Taiping, kereta kami terbabas. Berguling, terantuk, pecah kereta, apa semua. Tu yang saya abang pecah tadi di sini ni. Kan? Maka 2 orang tak sedar, 2 orang lagi berjalan keluar. Iaitu Ustaz Hambali dan Pak Cik Yusof boleh berjalan keluar. 2 orang sihat elok. 2 orang tak sedar terus. Iaitu saya dan arwah Ustaz Murtada. Arwah Ustaz Murtada tak sedar daripada situ sampailah hari yang ke-10. Kemudian beliau meninggal dunia. Wafat di hospital Taiping. 5 hari saya duduk dengan dia di hari-hari terakhir beliau arwah di Riau, Indonesia. Kami jalan. Bukan pusing-pusing seronok-seronok tepi pantai. Pergi ziarah pondok-pondok di sana. Satu pondok ke satu pondok ke satu pondok, tengok apa nama ni, kubah yang nak dibangunkan masjidnya oleh arwah Ustaz Murtada. Tidak ada satu perkataan pun yang disebutkan oleh Ustaz Murtada ni tentang kematian. Tidak ada satu keadaan pun yang ditunjukkan oleh arwah Ustaz Murtada bahawa dia ni nak pergi dah. Sepanjang perjalanan penuh dengan hilai ketawa dan juga gurau senda di antara kami 4 orang ataupun kami 3 orang. Takkan nak melawak dengan ayah dia, kan? Kami 3 sajalah. Melawak sungguh. Sepanjang ni ustaz-ustaz macam tu lah. Kalau duduk dalam kereta borang petau perangai mereka, kan? Hak kentut dalam kereta, hak buang koci lah. Ni
Tak ada tunjuk apa. Kira sampai atas flight tu pun duk makan lagi atas Asia tu. Ada boleh makan walaupun main sikit kan. Makan lagi. Turun tu daripada KLA kami bergerak ke Putrajaya. Makan lagi. Dan Ustaz Murtada sepanjang 5 hari saya duduk dengan dia, siang dan malam. Kami tidur sebilik apa semua, naik satu kereta, pi satu tempat, tak ada berpecah langsung. Masuk dalam market pun membeli belah, jalan sekali. Tidak sekali pun dia mempamerkan bahawa itu adalah hari-hari terakhir beliau. Dia pun tak tahu bahawasanya hari itu 3 hari bulan 1 2018 adalah detik-detik terakhir dalam kehidupan dia untuk dia menatap wajah alam ini dan juga wajah-wajah manusia dan juga kawan-kawan yang dia kenal. Makan petang tu adalah makanan yang terakhir yang dimasukkan oleh arwah ke dalam mulut dia. Makan, lalu kot lah tak ada kot makan jadi kenapa ni makan 2 mulut saja. Tak ada. Dia pun 2 pinggan, saya pun 2 pinggan, lawan. Tengok lauk, dia pun tengok lauk balik. Tengok nak makan apa lagi. Tak ada. Tak ada tanda pun. Kerana Nabi dah sebut dah, tiada siapa yang tahu di mana dia mati dan bila dia mati. Tengok, berapa jam sebelum aksiden masih mampu untuk masukkan lagi makanan dengan lazat, dengan lalunya ke dalam mulut. Kemudian Allah SWT menjemput arwah almarhum Ustaz Murtada bin Yusuf rahimahullah. Para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang keempat tentang kematian, iaitulah kematian seorang sekali saja. Semua mesti akan rasa sakit mati. Sebab itu Rasulullah ajak kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah beban dan sakit kami ketika kami menanggung sakaratul maut. Nabi hak hebat pun baca. Kita tak pernah baca doa ni. Seolah-olah kenal lama dah dengan malaikat maut. Seolah-olah ada ID malaikat maut. Seolah-olah ada nombor telefon malaikat maut. Sedangkan malaikat maut bahkan tidak ada seorang malaikat pun yang pernah kita berjumpa. Nabi ajak, Nabi kata baca doa ni kerana sakit itu mati. Tak ada kecuali ke Rasulullah? Tidak ada kecuali. Rabi sendiri merasakan kesakitan mati. Apatah lagi saya yang tak ada apa. Apatah lagi kita semua. Tiba-tiba Rasulullah bagi satu pengecualian. Kata Rasulullah, ada satu kelompok, bukan seorang, satu kelompok, setiap kali mereka ni menghadapi kematian, mereka tidak akan merasakan sakit mati. Kelompok itu adalah syuhada, mereka-mereka yang mati syahid. Yang ni memang special. Siapa yang keluar, tinggalkan rumah dia, tinggalkan keluarga dia, tinggalkan pekerjaan dia, tinggalkan harta ringgit dia, tinggalkan anak-anak dan isteri dia, dia sanggup tinggal 5 benda ni, keluar untuk berjihad, lawan dengan orang bukan Islam, untuk tegakkan agama Allah. Allah Ta'ala kata, aku bagi special, mati hang tak sakit. Tetapi siapa yang sanggup tinggal keluarga, siapa tanggup tinggal anak dia, siapa tanggup tinggal isteri dia, siapa sanggup tinggal rumah dia, siapa tanggup tinggal kerja dia, dan siapa sanggup tinggal duit yang dia duk himpun banyak dah. Ustaz, bila Ustaz orang nak tanya sanggup tinggal 5 benda ni, malam ni kita pekat tanya diri saya, para pelajar adik-adik sekalian tanya diri masing-masing, boleh tak, sanggup tak tinggal? Kalau hari ni orang ajak berjihad, ada lagi ke Ustaz peluang berjihad? Para pelajar yang dirahmati Allah, malam ni saya sebut kepada kamu semua, kita masih berbaki satu lagi peperangan yang besar yang akan dipimpin oleh seorang cicit keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya ialah Muhammad ibn Abdullah, iaitulah Al-Imamul Mahdi. Perang tu belum berlaku. Saya rasa bertuah walaupun saya hidup tahun 2018, kerana apabila membaca hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, umat akhir zaman ini juga mampu untuk menyenaraikan diri mereka di kalangan yang akan dimuliakan oleh Allah sebagai kumpulan syuhada yang apabila mati mereka tidak akan merasakan kesakitan. Tak sakit. Syuhada tidak sakit.
Malam ni saya ceramah, syurga telah pun ada, neraka telah pun ada malam ni, tetapi belum berpenghuni. Tidak ada makhluk lagi di dalam syurga. Sungainya telah mengalir, bidadarinya sedang berjalan, rumah-rumah dan istana telah pun siap, gunung ganang telah pun dibangunkan oleh Allah, tempat-tempat berjalan, pokok-pokok dan juga sungai-sungai telah pun mula ada di dalam syurga, tetapi belum ada manusia. Kecuali satu kumpulan, kecuali lagi, subhanallah, iaitulah kumpulan syuhada. Pada malam ini, kesemua syuhada, kesemua mereka yang pernah bergelar syuhada telah pun berada di dalam syurga, tetapi bukan sebagai seorang manusia. Kata Rasulullah dalam hadis sahih, mereka berada di dalam perut, di dalam badan burung-burung yang berwarna hijau. Burung-burung ini membawa ruh-ruh syuhada ke mana saja mereka nak ronda dan bersiar-siar di dalam syurga. Sejak daripada hari pertama dia mati sampai malam ni, burung-burung yang membawa ruh para syuhada telah pun berada dalam syurga. Mulianya orang mati syahid. Satu hari bila hampa dengar orang isytihar untuk bersama dengan Imam Mahdi, mesti bersama dengan cicit Rasulullah tersebut, iaitulah manusia yang paling bertakwa di atas muka bumi Allah. Ketika itu dia akan himpunkan mujahidin, dia akan himpunkan pejuang-pejuang Islam. Ketika dia mengisytiharkan, dia Imam Mahdi, pengisytiharan itu berlaku di hadapan Kaabah Al-Musharrafah di negeri Mekah Al-Mukarramah. Habis muqaddimah 8.40. Ni laju ni. Laju. Malaikat pun turun. Ini cerita orang ni. Malaikat maut. Dia sendiri tak tahu siapa dia nak mati hari itu. Setelah Allah panggil, wahai malakul maut, hari ni ada berapa sekian. Ambil senarai nama mereka, berserta dengan tempat mati, berserta dengan jam, saat, minit dan saat untuk dia mati. Malaikat maut pun tengok hari itu. Lalu dia pun turun. Satu hamba Allah ni, dia mati pada pukul, kita kata contohlah, pagi 9.33 pagi. Dia mati waktu duduk tengah tunggu bola atas padang lah. Atas padang. Ni contoh ni. 9.33 pagi, duduk tengah tunggu bola, orang duduk pas daripada bawah tu, duduk tunggu. Malaikat maut tengok 9.33 padang Polimas. Dia tu kuih tahu tu. Saya buat contoh itu contoh. Kata Rasulullah, kalau orang tu orang yang baik, mati dia husnul khatimah. Dengar elok. Maka malaikat pun main kat dia. Kita buat contoh mati atas katil lah, senang. Duk main ni susah sikit. Berlari kan. Malaikat kena ligan. Hak ni dia duduk atas katil senang. Kebanyakan orang mati di mana? Atas katil lah. Takkan kebanyakan orang mati aksiden. Berapa peratus je aksiden? Memang banyak mati aksiden, mati. Majoriti atas katil. Majoriti. Kalau kamu semua perasan, majoriti atas katil itulah. Apabila malaikat maut main masuk dalam rumah tu macam yang kamu tengok, takkan ada seorang pun yang tahu malaikat maut telah sampai dalam bilik itu. Ayah kita duk sakit, malaikat maut dah sampai kerana lagi beberapa minit. Dalam rumah apa berlaku? Dalam rumah macam biasa, di ruang tamu duk main game, ada yang pegang handphone, ada yang isap rokok di luar, ada yang tengok TV, ada 7-8 orang duk masak. Ayah kita, Tok Wan kita duk sakit. Ramai ada orang main rumah? Ramai. Berapa orang yang pegang Yasin? Seorang. Ada rumah saya pi, tak ada seorang pun yang duduk di sekeliling ayah mereka ketika ayah mereka nazak. Semua duduk di luar. Yang sibuk masak, yang sibuk tengok TV, yang sibuk main Facebook, yang sibuk duduk 3-4 orang di luar duduk isap rokok. Kesian ayah ni.
Rugi ayah ni, malang ayah ni, kerana tak ada seorang pun yang membantu untuk memberikan pelampung kepada beliau tatkala mana beliau berada di sebuah lautan yang gelap gelita, yang ketinggian ombaknya adalah lebih kurang 3 hingga 4 kali ketinggian sebatang pohon kelapa. Kamu tengok keadaan orang tu waktu tu, betapa dia perlukan pertolongan ketika itu. Sebab tu Nabi kata duduk di sebelah. Pelampung apapun yang kamu baling ketika itu akan pasti dicapai oleh orang yang sedang nazak itu. Kalau pelampung itu qul huwallahu ahad, dia akan pegang qul huwallah untuk dia paut dan dia tak tenggelam dan lemas. Kalau pelampung itu Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, maka pelampung itulah yang akan dicapai oleh ayah ataupun mak kita ataupun orang yang sakit itu. Tetapi sekiranya pelampung yang dilemparkan ketika itu adalah bunyi muzik yang haram, tayangan TV yang lara, ataupun sembang dan hilai ketawa, dekat je yang nazak duduk dalam bilik, di ruang tamu duduk bergelak ketawa. Hak itulah yang dia akan capai. Bila dia capai yang tu, maka dia pun tenggelam ketika itu. Rugi dia. Kata Rasulullah, malaikat maut mai, dia akan duduk di hujung kepala orang yang nazak. Hak ni orang nazak, mikrofon ni kepala dia. Malaikat maut akan mai. Contoh botol ni jadi malaikat maut, dia akan duduk tang ni. Dia tunggu. Dia akan duduk di sini, kemudian dia tunggu waktu itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni orang yang mati cara baik ni, husnul khatimah. Bila sampai saja nyawa dia, kawan ni pun tak tahu. Kalau dia sendiri pun tengok ke atas, dia pun tak nampak siapa. Tetapi di alam sana telah pun ada malaikat maut dan juga pembantu-pembantu beliau yang bilangan mereka susun daripada bilik itu sampai mencecah ke langit. Cerita ni adik-adik sekalian, saya akan tengok, kamu semua akan tengok. Hampa percaya ke, hampa tak percaya ke, benda ni hampa kena tempuh. Kerana alam ini ada penciptanya, alam ini ada undang-undangnya. Mau ataupun tidak. Dia akan main duduk sini, saya cerita cepat. Malaikat maut duduk sini. Tepat 9:33 minit 12 saat dia pun tarik daripada sini. Dia pun pegang, dia rentak dari sini. Dia pun pegang. Allah bagi kat dia kelebihan, kekuatan untuk dia memegang roh. Dia boleh pegang macam tu, dia pegang. Dia pegang lah macam kita pegang tali, Dia pun pegang roh. Kata Rasulullah, roh orang-orang soleh sudah lama merindukan Allah. Betul tak? Ya. Roh orang-orang baik sudah lama merindukan Rasulullah. Sebab tu kadang-kala dia dengar Quran, mengalir air mata dia. Kadang-kala dia mendengar alunan zikir, mengalir air mata dia. Mengalir air mata dia ketika dia melakukan ibadah itu adalah tanda kerinduan dia kepada Allah dan Rasulullah. Nabi kata, orang yang bila rindu Allah ni, roh dia senang keluar. Cepatnya roh dia keluar seperti mana air kamu bubuh dalam cawan ni, tanpa buah yang cawan ni, petuang-petuang. Habis. Betapa cepatnya air keluar daripada cawan ini, begitulah cepatnya nyawa ataupun roh keluar meninggalkan badan seorang muslim yang cintakan Allah, yang mati husnul khatimah. Tapi waktu keluar 5-6 saat tu sakit tak? Tetap rasa sakit. Kalau orang bukan Islam, kalau orang yang su'ul khatimah, orang yang tidak soleh, orang yang fasik, keluarnya lambat, maka sakitnya lah lama. Bila malaikat maut pegang dia, roh dia daripada atas, tak payah tunggu lama, roh dia terus mengalir keluar. Malaikat maut pun panggil, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang baik, keluarlah kamu. Jom kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. No. Jadi dia bawa keluar.
roh dia pun keluar dan mula kosong daripada bahagian kaki. Ingat, kaki kita akan kosong. Yang awal paling sejuk, yang paling awal sejuk ialah kaki kita. Kita duduk lentang kan, malaikat tarik. Bila dia rentam tu, kaki kita gerak tak boleh lah, kosong kaki. Kita tengok, kemudian roh tu naik. Roh ni macam ayak. Bila malaikat tarik kat kepala, tarik keluar, yang kosong kaki, kosong. Kan ayak bila kita tuang, dia mula kosong bawah kan. Macam itulah roh. Dengar elok-elok. Yang giliran tahun ni dengar elok-elok, melawak juga. Tapi ada yang giliran tahun ini. Roh kamu akan mula kosong di kaki, kemudian dia main ke lutut. Kita rasa kosong, sejuk, tapi sakit lah. Ni yang saya duk cerita ni, sakit lah ni. Cuma beberapa saat sahaja, kerana dia roh orang beriman. Subhanallah. Kemudian pinggang dia naik ke pinggang, kosong pinggang. Dia gerakkan lutut, dia tak boleh. Roh naik sampai sini, kemudian roh naik sampai sini. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Waktu tu dia naik sini. Wa dhanna annahu al-firaq. Bila naik kat sini dia bunyi yang tu disebut dalam bahasa Arab sebagai ghargharah, iaitulah roh dia telah sampai di sini. Dan ketika mana roh kita sampai di halqum kita di sini, kita pun bunyi. Waktu tu kita akan melihat dua alam buat kali pertamanya dalam kehidupan kita. Nampak dua alam. Nabi kata nampak dua alam serentak waktu tu, baru roh sampai sini. Dan ketika itu Allah pun arahkan, wahai malaikat, tutupkan pintu taubat kepadanya buat selama-lamanya. Malaikat pun tutup pintu taubat dia luas tu, tutup. Dah sampai sini lah. Sebab tu bila Fir'aun tenggelam, waktu dia ligan Nabi Musa dulu, bila dia tenggelam, malaikat mai, kemudian dia beriman, dia mengucap amantu billadhi amanat bihi banu Israel. Dia kata aku beriman dengan Allah. Malaikat kata habis, tak boleh dah, sebab roh dia telah sampai kat sini. Samalah dengan kita, yang apabila malaikat maut ambil nyawa kita, tarik nyawa kita dengan baik, sekiranya kita orang yang beriman, bila roh kita sampai di sini, kita pun buka mata kita nampak suasana dalam bilik. Dan buat pertama kalinya kita akan nampak malaikat maut, malaikat Israel alaihissalam duduk di sebelah sini. Kata Rasulullah, seandainya kamu melihat wajah malaikat maut datang dalam keadaan berseri-seri, mukanya putih bersinar dan mukanya bercahaya, ketahuilah kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Tahu terus waktu roh sampai di sini, kita tengok muka dia senyum kat kita. Malaikat ni segak lagi 1000 kali lebih elok pada muka manusia. Malaikat segak, dia main, dia senyum kat kita macam orang yang merindui ni. Dia sebab dia kena layan kita dengan baik, kerana kita tetamu Allah yang mesti dimuliakan, maka dia layan kita. Maka dia pun kata kepada kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang ketika hidup dia beriman dengan Allah, thumma istaqamu, kemudian dia solat, dia tutup aurat, dia tak tinggal puasa, dia keluarkan zakat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kamu tahu apa dia? Ni ayat malaikat maut sebut pada hari pertama, saat pertama, waktu dia tengok muka orang soleh yang diambil nyawa. Ni ayat ni, la takhafu wa la tahzanu. Malaikat maut kita tengok dia, kita pun tengok muka dia berseri. Dia pun kata, selamat datang tetamu Allah. Dia kata la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan gentar. Dia sendiri kata, kerana sesungguhnya kamu adalah kekasih Allah. Hang ni tetamu hari ni, tetamu besar Allah. Jangan takut, jangan gentar. Wa abshiru, dan ambillah berita gembira. Waktu tu malaikat bagi dah berita gembira.
Allah dah sediakan syurga untuk kamu, tapi tak boleh masuk lagi. Malaikat ni bagi tahu siap, Allah sedia syurga kat kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat kata, ni anak isteri kamu apa semua, kami yang akan tolong pelihara mereka. Sebab kamu orang baik, sebab kamu orang soleh. Malaikat pun balut dia dengan satu kain daripada, orang tak nampak dalam bilik tu, orang nampak jenazah tu kaku, roh dia pun dah ditarik keluar, duduk di tangan malaikat maut. Waktu itulah kali pertama kita akan tengok roh. Malam ni yang duduk dalam masjid ni, semua kita ada roh. Kalau kita mati, roh kita ni keluar, tak ada siapa nak bubuh baju mahal kat kita, tak ada siapa nak bubuh cincin mahal kat kita, tak ada siapa nak bagi duit allowance kat kita, tak ada siapa nak buat naik pangkat kita, sebab roh telah keluar. Kamu sudah tidak berharga. Tubuh itu akan kami letak di dalam tanah saja. Orang telanjangkan kita, buh kain RM30 warna putih bagi mandi, buh kain angkat kita, buh dalam keranda RM140, simpan bawah, sebab tubuh tu nak jadi ulat, tubuh tu nak mereput, tubuh tu nak jadi busuk, dia keluar taib, dia akan keluar nanah, busuk menjadi berulat dan sebagainya. Tak bernilai tubuh ini. Tubuh yang kita duk buh bedak, kita duk buh minyak wangi, yang kita duk buh segala jenis krim, berapa jenis krim yang berbeza, mencecah ratusan ringgit tiap-tiap bulan untuk rambut kita, kesemua akan bertukar menjadi debu, kesemua akan bertukar menjadi busuk dan sebagainya. Tak ada nilai. Yang bernilai apa dia? Ruh yang duduk dalam ni. Ruh yang duduk dalam ni, yang ni yang akan bernilai. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kemudian malaikat pun uruskan roh kita, dia balut roh kita dengan kain kafan syurga. Pakai dah baju syurga, tapi bukan baju, kafan daripada dalam syurga. Allah suruh malaikat maut pi ambil dalam syurga kain syurga. Malaikat maut pi ambil. Bersama dengan apa ya Allah? Bersama dengan minyak wangi. Bawa turun roh kita dibalut. Waktu tu kita tengok, kita nampak roh kita dibalut kain syurga. Masya Allah, mahainya kain syurga. Tengok pun tahu mahai. Macam hari ni lah kita tengok baju kan, tengok jersey kalau kita pakai, Allah, jersey Sam Alam RM15 ke 2.15. Tapi kalau kawan tu pakai jersey hat 180, kita tahu, kita tengok, ini ori, dia pakai ori kan. Betul. Waktu malaikat sarung kat kita kafan syurga, kita tengok, kita tahu mahal ni, bukan yang ni. Kita tengok tu, kita mahal. Lepas tu malaikat buh wangian syurga, bau minyak wangi syurga. Syurga ni kalau buka pintu 500 tahun perjalanan bau dah, bau wangi. Baru buka pintu ambil minyak wangi daripada syurga, malaikat buh kat kita. Dekat di alam dunia apa jadi? Alam dunia biasalah, pakai duk teriak lah, sedih, ayah pasal payah pi dulu, ya Allah ambillah nyawa saya, ya Allah janganlah, macam-macam kan. Hak isteri mak kita lah kan, apa teriak. Lepas tu urus mandi ke mana roh akan pergi? Malaikat pun bawa roh tadi untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah. Kita akan dibawa, dia bawa kita duduk relax sakit mati, rasa tak ke? Masih dirasai. Orang sakit beranak, hangpa tengok lepas berapa hari duduk sakit lagi kan, duduk pantang. Lepas sebulan, lepas berapa puluh hari pantang lagi. Pantang tu sakit lah. Makan kena jaga. Termasuklah orang yang sakit mati sampai dia duduk di taman syurga, belum syurga, taman syurga. Saya cerita sikit. Sampai dia duduk taman syurga, dia duduk rehat lagi. Duduk taman syurga dah, duduk rehat lagi. Orang lain tanya apa siapa tu? Baru sampai tadi baru sampai. Duduk sakit lagi. Tinggal dia, bagi dia rehat sat. Rehat kau ni duduk dalam taman syurga. Betapa sakitnya mati. Dan betapa ramai bila mati adik-beradik mereka akan mimpi. Ayah mereka ke, mak mereka mati ke, tok ke mati ke, mimpi. Kalau yang aksiden mimpi tu nampak arwah duk sakit lagi. Kerana apa? Kerana di alam sana arwah masih menanggung kesakitan. Betul ke ustaz, kalau mimpi orang sakit, orang mati tu kita mimpi dengan dia?
Yang tu pun sagi saya cerita. Ringkas saya cerita sikit saja. Okey, ni pukul 9 dah saya. Sepatutnya saya berhenti dah kan. Kalau berhenti lambat sekali dia sakit bahagian pecah tu kan. Dia akan sakit lama. Tuan-tuan, para pelajar sekalian, insya-Allah 15 minit lagi. 15 minit lagi. Malaikat pun bawa dengan kepantasan malakul maut. Ketua malaikat ada 4 orang kan. Memang lajulah, malaikat maut sangat laju. Dia naik sampai depan pintu langit yang pertama. Lepas tu malaikat maut kata, wahai malaikat sekian, buka pintu. Maka malaikat pun kata, untuk apa? Malaikat hak jaga pintu langit pertama tu, dia kata, untuk apa? Aku bawa roh. Nama apa? Fulan bin Fulan. Tengok senarai, ada. Tengok senarai, ada. Baru dibuka. Maksudnya ada orang yang tidak ada nama dalam senarai itu dan tidak akan dibuka pintu langit. Wal'iyadzubillah. Kena yang ni siap lah. Yang ni orang yang su'ul khatimah. Mati dalam keadaan tak sempat bertaubat kepada Allah. Yang tu lagi. Niat ni dulu. Kemudian dia pun naik langit 1 sampai langit 7, selesai berjumpa dengan Allah. Bila sampai di depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun puji dia. Allah puji dia. Allah Taala kata, selamat datang wahai ruh yang baik, wahai hamba yang baik, kamu banyak melakukan ibadah. Allah puji dia. Seronok kita. Kali pertama dipuji oleh yang menciptakan kita. Tapi kita tak tengok dia. Kita belum melihat Allah. Baru dengar aja. Allah puji kita. Kemudian Allah Ta'ala kata kat malaikat maut, letakkan bukunya di satu tempat yang bernama Illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Ada dalam juzuk 30. Tengok. Buku amalan orang soleh pada hari dia mati, malaikat Raqib dan Atid gulung buku dia, tutup buku dia, bagi kat malaikat maut. Gulung buku dia, tutup buku dia, bagi kat malaikat maut. Sudah wahai malaikat maut, tidak akan ada lagi pahala ataupun ibadat yang dia lakukan. Tutup, habis kami tutup. Malaikat maut pun ambil, serah. Sampai dekat Allah Ta'ala akan kata, simpan buku dia di Illiyin. Alhamdulillah. Sesiapa yang mendengar Allah menyebut perkataan Illiyin, ketahuilah bahawa dia di kalangan ahli syurga, insya-Allah. Ambil buku dia, malaikat pun simpan di Illiyin. Kemudian Allah Ta'ala kata, bawa dia pi, bagi dia rehat. Pi mana? Syurga? Belum syurga. Pi ke alam barzakh. Di mana alam barzakh? Wallahu a'lam. Malaikat pun bawa api. Tapi turun. Daripada atas, turun langit 7 sampai 1, turun bawah lagi. Wallahu a'lam. Kat mana alam barzakh? Sampai di alam barzakh, tadi mayat kita orang basuh kan? Badan kita orang basuh, apa, mandi apa semua. Adik-beradik apa pakat mai tengok apa semua, baca Yasin apa. Kebumikan apa nama ni? Apa dia? Balut. Kafan, balut dah. Kataan Arab tu, kafan lah. Kafan kita apa semua, bawa pergi masjid, semayang. Sedang tak sedang, kan? Sedang tak sedang, tahun tu baru 3-4 kali pergi masjid. Dan selalu duduk belakang imam. Hari tu depan imam punya samsing. Imam duduk belakang. Samsing tak samsing, dia nampak. Mayat akan, roh akan melihat 2 alam. Sehinggalah malaikat maut bawa dia naik ke atas. Lepas tu dia tak tengok dah. Ada orang kata orang roh balik raya mengarut hak tu Piramli. Hak betul yang sahih yang Nabi sebut, roh akan melihat 2 alam sampai malaikat bawa dia pi naik atau habis. Kira waktu malaikat buh di tangan, roh kita duk di tangan malakul maut. Hadis ni hadis sahih. Duk di tangan malaikat maut, waktu tu kita tengok dalam rumah tu, dalam bilik tu kita pun perhati. Kalau waktu tu kita dah kahwin kan, anak kita, isteri kita tengok, isteri kita ambil geran tanah, penyorok. Jahat dia ni rupanya kan. Lama dah dia duk tengok lah tu. Cincin duk di tangan kita gini, anak sulung mai sengap dia tarik. Buh kan. Dia pun kata hak ni pun sama lah, tak boleh harap. Dia nampak dalam tu waktu tu.
Tapi kalau orang tu orang soleh, anak-anak dia anak-anak soleh, semua duduk keliling, duduk baca Quran. Yang mengalir air mata tak boleh baca Yasin, tak boleh baca Yasin. Sayang kat ayah, sayang kat mak, turun air mata ni kan. Ayah dia tengok, alhamdulillah, hak ni sayang aku kan. Anak soleh yang menyayangi aku, alhamdulillah. 7 anak dia baca Yasin kat dia. Ni 7. Sejuk roh dia, dan memang dia pun orang yang soleh. Nah, kemudian malaikat pun bawa turun dia. Badan kita orang pun angkat. Keranda tadi pi mana? Pi lubang. Nak tanam, nak simpan. Pi, depa pun korek siap dah, ambil jenazah kita buat turun. Kamboi. Kita pun ambil tanah apa semua, pergi kejap-kejap, tok imam pun baca tahlil apa semua. Baca tahlil. Ketika itu orang yang duduk di alam barzakh, di roh kita ni, Nabi kata bunyi tapak kaki pun dia boleh dengar. Hadis sahih. Fa innahu la yasma'u qar'an 'alihim wa hum yughadiruna. Tu hadis. Sesungguhnya apabila mereka meninggalkan perkarangan kubur, mayat yang duduk di bawah sana akan mendengar bunyi derapan telapak kaki mereka meninggalkan perkuburan. Habis tu imam baca tahlil, habis tu imam kata, wahai fulan bin fulan, kamu sekarang telah pun berada di alam barzakh. Dia duduk dengar. Habis walhamdulillahirabbil alamin. Baik tera mana pun, ada tak anak tu tunggu 7 hari 7 malam? Tak tunggu. Para pelajar sekalian, tak ada siapa nak tunggu hampa di alam barzakh, di kubur sana. Tak ada siapa. Bercintalah macam mana pun. Saya pernah tengok anak murid saya seorang, cerita benar. Nak dengar ke? Tak habis dah, memang tak habis dah malam ni. Saya tahu lah. Tingkatan 5 kami buat kursus jenazah. Saya cikgu sekolah, ngajak agama lah. Lah dah buka kolej sendiri, duk tengah naik. Alhamdulillah. Tingkatan 5 buat kursus jenazah. Kami pun pilah sebuah surau, sebab di surau tu ada tempat mandi mayat apa semua kan, buat praktikal betul. Mula-mula ajak dulu teori, selama berapa jam, sejam 2 jam, kemudian praktikal. Saya tunjuk kat 2 orang dengan izin dan hidayah Allah. Saya tunjuk kat 2 orang. Saya pergi belakang seorang, saya kata, buat persiapan kod-kod giliran kita. Apa ustaz kan? Apa ustaz marah lah. Saya pergi kat seorang lagi, budak baik, cuma nakal, faham kan? Tapi budak baik, dengan cikgu cukup hormat, semayang tak tinggal. Kok usah kok John hak paling murah kan. John tetap John. Okey. Dia macam tu lah, lepak malam-malam, tapi dia tak ambil dadah ke, tak ambil budak ni dadah ke, yang ketum ke, tak ada. Dia takat tu je, melepak sampai 2-3 pagi. Budak baik, cukup hormat dengan guru. Budak kedua saya ingat sampai hari ni. Saya pegang belakang dia, saya kata, boleh jadi 2-3 tahun lagi Allah ambil nyawa kita, kena buat persiapan tu. Hari ni dia berlakon, satu hari mungkin Syukri yang duduk di sini, nama dia Syukri. Dia kata, betul ya Ustaz? Wallahu a'lam, saya kata. Allah bagi gerak hati. Tahun lepas saya duduk di tahfiz saya, anak murid saya mai beritahu, Ustaz, Syukri accident, meninggal. Tepat 3 tahun seperti yang saya sebut, yang saya sapa di belakang dia. Hati dia. Lah duduk mana Ustaz? Duduk mana? Duduk kubur lah. Jadi saya pun pergi tengok jenazah dia kan. Bila pergi tengok jenazah dia, saya tak boleh tahan lah kan. Air mata turun lah dengan laju kan, sebab rapat dengan dia sebagainya, dan kita sebut dekat dia benda tu.
Dia pun ninggai waktu balik pukul berapa pagi. Bukan pergi angkat tayar, tapi pergi makan. Pergi makan, lepas tu balik, bawa laju. Ramai-ramai, biasa 5-6 orang. Terbang sikit-sikit je. Kawan-kawan dia cerita, terbang juga sikit-sikit. Saya kata, abang betul-betul ya, apa fly ke apa kedak ni? Dia kata, terbang lah sikit-sikit. Waktu dia fly tu, tengok belakang lah, fly dia duduk depan kali depan trailer duduk lintang lah jalan kan. Nasib baik trailer lah kan, trailer panjang lah, kena besi tu, terpacak di besi tu, hak besi keras tu kan, terpacak di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian hak kawan tak sat ni, hak duduk dalam kubur tadi, bila orang mula mangkit, anak kita, isteri kita, ni hak budak tadi ni kan. Saya tengoklah ada seorang perempuan mai. Perempuan ni anak murid saya juga. Saya tengok apa duk teriak sakan sangat kan, duduk kat tu duk teriak sakan sangat. Saya pun, dia ni apa kena mengena, satu sekolah aja pun kan. Rupanya biasalah kan, awek kan. Jadi awek dia tunggu berapa bulan di kubur tu? Mesti 2 bulan sebab awek kan. 2 bulan apa? Pi kubur pun tak dah. Saya nak bagi tahu, kita akan duduk keseorangan. Nabi kata, saat berada keseorangan dalam alam yang gelap gelita, dihimpit oleh bumi yang keras, didatangi oleh pelbagai makhluk Allah yang kita tak kenal, saat itu tiada siapa yang boleh membantu kita, dan saat itu ialah saat yang pasti kita akan lalu. Bila kita dah masuk dalam, orang pun pi. Bila orang pun pi, kata Rasulullah, waktu itulah akan datangnya 2 malaikat yang disebutkan oleh Rasulullah, iaitulah malaikat Munkar dan Nakir. Nabi kata malaikat Munkar dan Nakir pun mai. Malaikat Munkar dan Nakir ni, kerja dia ialah untuk menabuh orang yang baru turun di alam barzakh. Dia kira pukul ya. Dia mai, dia tak mau cakap banyak. Dia tanya 3 soalan, boleh jawab, lepas tak boleh jawab, dia nak ketok. Di tangan dia ada besi. Kata Rasulullah, malaikat ini sangatlah besar. Matanya seperti bintang, kebiru-biruan, kedua-dua badan mereka gelap. Ketika mereka bertutur, akan mengeluarkan api dari mulut mereka. Di tangan mereka ada mitraqun min hadid, penukul daripada besi. Seandainya penukul itu dihempapkan ke atas sebuah gunung yang kuat, nescaya berkecai gunung itu. Turun 2 malaikat ni, dia tak ada nak baik-baik dengan siapa. Dia turun, dia nak mai. Tiba-tiba ada satu surah datang daripada arah kepala orang itu, menghalang malaikat itu. Dia kata jangan. Dia tahan malaikat ni. Kamu tengok, dia tahan malaikat ni. Malaikat ni kata ke tepi. Surah ni kata tidak, Allah memberikan aku kelebihan untuk aku melindungi orang yang membacaku ketika dunia dulu. Malaikat pi ke kaki, surah tu pi ke kaki. Malaikat pi ke kanan, surah tu pi ke kanan. Malaikat pi ke kiri, surah tu pi ke kiri. Malaikat pi ke depan dan ke belakang. Surah itu mempertahankan tuan dia daripada dipukul. Nabi kata surah itu ialah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu-satunya surah yang boleh mempertahankan tuan dia daripada disentuh oleh malaikat Munkar dan Nakir. Baca anak-anak pelajar sekalian. Baca. Kita tak tahu bila Allah nak ambil nyawa kita. Ramai orang di akhir zaman ni Allah ambil nyawa dia secara mengejut. Nabi kata mereka ini adalah sebahagian daripada tanda kiamat, iaitulah kematian mengejut. Malaikat ni turun mai, dia tanya kepada lelaki ni, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Lelaki ni jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Bukan mulut dia yang jawab, tetapi amalan dia yang jawab. Malaikat kata, ma dinuka, apa agama kamu? Dia kata diniyal Islam.
Siapa lelaki yang dihantar oleh Allah untuk menyebarkan Islam, dia pun sebut huwa Rasulullah, dia pesuruh Allah. Selesai jawab 3 soalan je pun, bukan 112, bukan 59 soalan, 3 ataupun 4 soalan. Siapa yang boleh jawab, luluslah dia. Ada orang nakai, semayang tak nak tinggal, aurat tutup elok, nakai kecil-kecilan biasalah kadang-kadang lewat, bukan tak semayang, kadang lewat kan. Orang nakai sikit-sikit ni ada dosa sikit-sikit, tapi dia tak pernah tinggal surah Al-Mulk. Depa ni yang nakai sikit-sikit ni, tapi kalau tak pernah tinggal surah Al-Mulk akan mempertahankan dia daripada disentuh oleh malaikat mungkar dan nakir. Ingat, saya beritahu ni, ingat. Jangan tinggal surah Al-Mulk. Jahat terah mana pun kita, jangan tinggal surah Al-Mulk. Nak tidur, buka handphone. Buka handphone, tengok surah Al-Mulk, download siap-siap. Cerita pelik-pelik tu apa boleh download, berlambak kan dalam handphone. Tahu. Kan banyak filem kan download penuh dalam handphone. Download surah Al-Mulk. Nak tidur, pasang. Tak boleh bagi alasan tak ada internet. Duk ada dalam tu. Tidur, buka file, pasang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 7 minit. Lepas tu tidur. Kalau esok kita mati, esok surah tu cover kita 24 jam. Dia cover sampai esok. Lepas tu charge balik malam tu. Lepas tu dia cover balik 24 jam. Kalau esok tu kita mati pukul 1 pagi, 3 pagi, 9 pagi, 2 petang, 5:30 petang, surah Al-Mulk akan datang kepada sesiapa saja yang pernah membacakan dia ketika hidup di dunia. Baca surah Al-Mulk. Tak ada siapa boleh mempertahankan kamu daripada disentuh oleh mungkar dan nakir kecuali surah ini. Surah lain tak boleh. Surah lain bahkan tak boleh. Hanya surah Mulk sahaja yang Allah bagi kelebihan dia untuk mempertahankan tuan dia daripada mungkar dan nakir. Habis tanya soalan, kawan ni pun malaikat kata sudah, itu saja yang kami nak tanya. Pergilah kamu. Pi ke mana? Allahu Akbar. Pilah kita ke taman syurga. Belum syurga, tapi taman syurga. Kita pun pi taman syurga. Jumpa orang lain ke ustaz? Ya, jumpa ramai orang. Bahkan jumpa siapa lagi di situ? Jumpa semua adik-beradik kita ataupun orang yang kita kenal di situ. Dia macam ni. Kalau kita tanam sini, maka alam barzakh kita sini. Kita akan pergi ke pintu situ, jumpa orang yang kawasan tu lah. Kalau kita kampung sini, tanam di situ, selepas malaikat tanya, kita pun pergi ke taman syurga, kita tengok orang kenal. Lah, Pak Long, bukan duk azan dulu kat surau? Alhamdulillah. Pak Long lah dulu. Pak Long orang baik no. Selamat sikit. Kan? Dia masuk juga, dia ingat dia seorang ya. Saya duk tengok Pak Long duk angkat tayar apa semua. Tu anak aku. Lepas tu semua penduduk Taman Barzakh akan rumun dia. Orang baru mai, pasal apa orang kampung tu akan rumun? Ni Nabi sebut lah. Ingat Nabi sebut. Orang kampung pakat rumun, pakat mai tanya. Apa nama ni Rahman? Contohlah Rahman. Macam mana meninggal muda Itulah saya nak pergi subuh tapi angkat tayar. Pergi semayang angkat tayar. Masuk dalam, tapi benda baik, nak pergi benda baik mati. Tapi alhamdulillah Allah Taala buat mai taman syurga. Apa anak Pak Long sihat ke? Dia pun jawab sihat Pak Long, anak Pak Long semua. Baru ni nikah last sekali anak bongsu Pak Long. Alhamdulillah. Isteri Pak Long pun nikah juga. Dia kata tak guna. Contohlah. Ni yang tu saya buat contoh. Yang tu hadis, yang tu bid'ah, tak ada hadis mardhu, hadis palsu yang tu. Yang betulnya orang kampung akan mai tanya dia soalan macam-macam. Anak saya macam mana? Ni betul. Yang ni betul. Orang kampung pakat mai. Lepas tu ulama-ulama di barzakh tu kata ulama akan kekal ulama sampai dalam syurga. Ingat, ulama bila dia alim, bila dia soleh, dia akan kekal sampai dalam syurga. Orang akan panggil dia ustaz, orang akan panggil dia tok guru. Sebab tu jangan duk hina tok guru macam orang yang duk hina zaman hari ni. Dalam internet mudah-mudah orang hina tok guru, alim, ulama. Ingat,
Ulama sekali dia alim, sekali dia soleh, sampai dalam syurga orang panggil dia tok guru. Kalau doktor sampai dalam syurga orang tak panggil doktor dah. Cikgu sampai syurga orang tak panggil cikgu dah. Tetapi tok guru sampai dalam syurga, Nabi cerita orang akan panggil dia dan hormat dia sebagai tuan guru. Dia alam barzakh, ulama lah yang akan pimpin orang lain. Ulama akan kata cukup bagi dia rehat. Cukup bagi dia rehat. Dia letih, sakit mati masih terasa, dia pun rehat. Duduklah di taman syurga, di satu tempat yang sangat indah, yang tak pernah dia tengok keindahan itu di dalam muka bumi ni. Punya seronok dia. Kita cari dunia buat apa? Berapa tahunnya kita cari dunia? 60 tahun saja. Di alam barzakh, keindahan dan kemewahan yang tidak ada tolak bandingnya. Mewah duduk di sana, seronok duduk di sana. Nabi sebut orang yang hidup ni dia boleh berjumpa dengan orang yang ada di alam barzakh melalui mimpi saja. Kalau jaga macam ni tak boleh jumpa melalui mimpi. Ada berpuluh-puluh kisah para sahabat berjumpa dengan kawan-kawan mereka, kesemuanya hadis sahih. Boleh tengok, boleh jumpa. Antaranya Thabit ibn Qais, hadis sahih. Thabit ibn Qais ni dia meninggal, mati syahid. Kemudian dia dalam alam barzakh sana, roh berjumpa dengan roh. Kita bila mati, roh kita akan keluar. Ni ada dalil Quran ni, ada bukti daripada Quran, dalil Quran. Roh kita akan keluar, dia boleh pergi sampai ke alam barzakh berjumpa. Kemudian bila roh ni nak masuk balik dalam tubuh tuan dia hak hidup ni, Allah Taala akan pegang roh yang dari alam barzakh yang meninggal, dan Allah akan lepas roh yang masih hidup. Wa yursilul ukhra, itu ayat dia. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra, itu ayat Quran. Allah Taala akan pegang yang roh yang alam barzakh, kemudian Allah lepas roh yang meninggal. Maka berjumpa, boleh berjumpa roh kita dengan roh orang meninggal. Seorang anak murid saya, abang dia OKU, sindrom Down. Sindrom Down ni wajib semayang tak? Tak wajib semayang. Satu hari abang dia meninggal. Orang sindrom Down ni umur dia tak panjang, dia takkan secah 60-70, mustahil. Abang dia meninggal. Anak murid saya ni, insya-Allah lah orang soleh, insya-Allah orang soleh. Dia syarat dia kena soleh. Nak berjumpa dengan roh yang ni, kalau soleh insya-Allah selalu berjumpa dengan ayah kita. Anak murid saya ni dia jumpa dengan abang dia yang dah meninggal. Abang dia main dalam mimpi. Dia kata, "Ustaz, muka berseri abang saya." Ni dia tanya soalan ni, dia kata, "Ustaz, boleh berjumpa ke Ustaz? Kau yang tu mainan mimpi." Dia pun cerita. Dia kata, "Ustaz, saya nampak abang saya main muka berseri-seri. Dia senyum kat saya Ustaz. Bila dia main dekat, dia bercakap seolah-olah dia tidak sakit ketika di dunia dulu Ustaz." Rupanya orang-orang gila ni bila pergi alam barzakh, dia tak gila dah. Allah uji dia sikit ya. Allah uji orang gila ni, dia gila sat di dunia saja. Dia pergi di alam sana, dia bercakap elok. Abang dia ni jumpa dalam mimpi, dia bercakap elok. Dia kata, "Man sihat?" Dia kata, "Sihat." Anak murid saya jawab, "Sihat." "Abang sihat?" "Abang sihat." "Macam mana abang dunia yang abang pilih ni?" Dia kata, "Man, dunia yang abang duduk sekarang ni Man, tidak ada dunia, gambaran dunia yang abang boleh cerita tentang kecantikan dunia yang sekarang ni abang duduk, iaitulah alam barzakh. Cantik Man," dia kata. "Luas alam ni, tak puas berjalan." Tengok, kita ada tempat lagi sebenarnya, bukan ini hidup kita. Di sana kita boleh berjalan, di sana kita boleh jumpa orang, di sana kita boleh menikmati keindahan alam, rehat dan sebagainya. Jadi saya rasa takat tu dulu insya-Allah pada malam ni. Dah nak hampir 9.30 sebelum saya sakit kepala. Kalau sakit sekali dia payah nak berhenti. Saya rasa takat tu dulu. Semoga apa yang saya sampai menjadi ingatan kita. Pegang elok-elok kan. Saya mungkin tak main dah di sini. Ceramah saya sangat padat, program saya sangat padat. Mungkin malam ni malam yang terakhir pertemuan kita. Ambil elok-elok apa yang saya sebut tadi, pegang elok-elok. Baca Al-Mulk, jangan tinggal, dan ingat bumi ini bukanlah tempat yang terakhir, kerana di sana ada lagi perjalanan kita yang sangat jauh. Yang paling berharga adalah akhirat. Kejar akhirat, Allah sediakan dunia untuk kita. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Rodi Anwar di atas perkongsian ilmu yang disampaikan. Semoga yang diberikan akan kita amal dalam kehidupan harian. Man arada dunya fa'alainu bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alainu bil ilmi wa man aradahuma fa'alainu bil ilmi. Siapa yang nak ke dunia mesti ada ilmu, dan siapa yang nak kepada akhirat mesti ada ilmu, dan siapa yang nak kedua-duanya mesti mempunyai ilmu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang terbatal wuduk boleh ambil wuduk, dan kita akan teruskan dengan solat isyak secara berjemaah.